Kita sambung semula kuliah kita. Sekarang kita nak bincang penilaiannya kanak-kanak autism. Terdapat beberapa instrumen yang kita boleh guna untuk buat saringan dan penilaian autism. Seperti yang kita pernah bincang dalam kuliah sebelum ini, saringannya ialah satu ujian ringkas yang kita guna untuk tunjuk sama ada terdapat keperluan untuk penilaian lanjut. Dan untuk autism, terdapat beberapa ujian saringan yang biasa digunakannya seperti CHART, MCHART dan Pervasive Developmental Disorder Screening Test. Di Malaysia, satu ujian yang kita biasa guna ialah MCHART. Setelah ujian saringan dibuat dan kalau didapati seseorang kanak-kanak ini memerlukan penilaian lanjut, ujian formal akan dijalankan. Biasanya ujian formal dijalankan oleh pakar doktor, iaitu pakar psikiatris atau pakar kanak-kanak dan juga pakar psikologis. Dan mereka akan menggunakan instrumen seperti Childhood Autism Rating Scale, Autism Behavior Checklist dan Autism Diagnostic Interview Revised. Dan semua instrumen ini adalah dilaksanakan mengikut cara pemerhatian atau temu bual dengan penjaga kanak-kanak. Di Malaysia, satu ujian saringan yang biasa digunakan ialah MCHART. MCHART di Malaysia boleh didapati dalam buku rekod kesihatan kanak-kanak iaitu buku berwarna merah jambu dan buku berwarna biru yang setiap kanak-kanak akan dapat setelah mereka lahir, dan buku rekod ini akan dibawa oleh ibu bapa semasa membawa kanak-kanak itu pergi buat saringan kesihatan di klinik kesihatan masyarakat. Yang dipaparkan di slide ini ialah ujian MCHART yang diterjemah dalam bahasa Indonesia. Itu untuk rujukan kita. Dan kita boleh tengok ujian MCHART ini mengandungi kesemuanya 20 item dan dia adalah mengenai tingkah laku kanak-kanak autism. Contoh, kita tengok item 11. Semasa anda tersenyum pada anak anda, adakah anak anda tersenyum balik? Dan item ini, penjaga atau ibu bapa kena kata ya atau tidak mengikut perhatian mereka terhadap tingkah laku anak mereka. Fokus kuliah kita hari ini ialah mengajar bahasa dan komunikasi kepada kanak-kanak autism. Sekarang kita tengok dulu fakta perkembangan bahasa dan komunikasi yang berkait dengan autism. Pertama, sebilangan kanak-kanak autism tidak boleh menggunakan bahasa pertuturan. Sebenarnya gejala ini agak umum sebab statistik menunjukkan lebih kurang dalam kalangan 28 sehingga 61 peratus kanak-kanak yang tidak boleh bercakap. Dan kedua, kanak-kanak autism mereka mengalami perkembangan bahasa dalam corak yang tidak lazim. Dan sekarang ini kita nak tengok apa corak perkembangan yang ditunjukkan oleh mereka. Dua corak perkembangan atau tingkah laku pertuturan tidak lazim yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini ialah echolalia dan pronouns reversal. Sebenarnya dalam proses perkembangan kanak-kanak kanak-kanak biasa pun mungkin akan menunjukkan tingkah laku pertuturan ini, tetapi bagi kebanyakan kanak-kanak kedua-dua tingkah laku ini adalah bersifat transisi. Maksudnya kanak-kanak mungkin menunjukkan 1 kali, 2 kali atau 5 kali, kemudian mereka akan henti menunjukkan tingkah laku ini. Tetapi untuk kanak-kanak autism, tingkah laku ini mungkin berpanjangan Pertama sekali, echolalia. Echolalia maksud pengulangan percakapan Satu contoh yang ditunjukkan dalam slide ialah guru kata, "Mana Mutu pergi semalam?" Mutu kata,
Mana Mutu pergi semalam? Tengok ya, dalam skrip ini Mutu tidak menjawab soalan guru ya atau cikgu dia, tetapi dia hanya mengulang balik ya apa yang cikgu cakap. Itu ialah satu bentuk ya ecolalia. Kedua, pronouns reversal, iaitu masalah penggunaan kata ganti nama. Cikgu tanya, anda nak pergi mana? Mutu jawab, anda nak pergi kantin. Okey, tengok ya. Mutu tidak berjaya menggunakan kata ganti diri, kata ganti nama diri secara berkesan ya. Sepatutnya dia patut guna saya nak pergi kantin. Dua tingkah laku pertuturan ini iaitu masalah ecolalia dan pronouns reversal ialah masalah bahasa dan komunikasi yang agak ketara ya dalam kalangan kanak-kanak autism. Sekarang kita tengok ya ciri-ciri bahasa dan komunikasi kanak-kanak autism mengikut komponen bahasa. Pertama ialah komponen fonologi. Sebilangan kanak-kanak autism mungkin menunjukkan suara atau intonasi yang luar biasanya. Biasa ialah intonasi yang sangat rata ya. Contoh, saya kata ini kereta. Kanak-kanak autism mungkin kata ini kereta. Kereta merah. Suara mereka mungkin sedikit rata ya dan kurang ada emosi. Kedua, komponen morfosintaks. Mereka cenderung untuk guna bentuk yang ringkas. Contoh, ini beruang panda saya. Dan mereka mungkin kata beruang panda. Ya. Dan ketiga, semantik ya. Mereka mungkin susah susun atau maklumat atau mereka guna bahasa sendiri atau jargon. Contoh, saya kata ini kereta merah yang cantik dan dia mungkin kata ketuk 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 ketuk. Dia mungkin gunakan bahasa sendiri ya untuk menunjukkan sesuatu ya yang dia suka atau menggunakan bahasa sendiri ya secara berulang-ulang. Dan bahasa sendiri itu kita kata jargon ya. Istilah yang kita guna ialah jargon. Dan pragmatik. Mereka dalam situasi sosial banyak yang rasa kekok atau mereka kurang memberi maklum balas ya apabila mereka dalam sesi perbualan dengan orang lain. Kita setelah bincang ya apa ciri-ciri autism dan apa ciri-ciri autism yang memberi impak kepada pembelajaran mereka dan juga masalah bahasa dan pertuturan yang dihadapi oleh mereka. Sekarang kita tengok apa faktor penyebabnya yang boleh dikaitkan dengan ciri-ciri yang kita bincang setakat ini. Pertama sekali ialah masalah kognitif ya. Tadi kita pun kata masalah kognitif ialah satu keadaan yang agak umumnya dalam kalangan kanak-kanak autism. Dan didapati mungkin seramai ya 75% ya kanak-kanak ini mereka mempunyai tahap IQ ya yang kurang daripada populasi normal dan mereka mungkin mengalami masalah ingatan ya atau pembezaan dari segi mereka ingat dan memproses maklumat ya. Dan banyak dalam kalangan mereka menghadapi masalah penyelesaian masalah ya dan masalah ini juga diberi istilah executive functioning problem ya dalam bahasa English. Dan mereka menghadapi masalah untuk memproses rumus bahasa dan memproses maklumat. Mereka cenderungnya untuk fokus kepada benda yang spesifik dan kurang memberi perhatiannya kepada konteks yang lebih menyeluruh ya. Dan juga dalam kalangan mereka banyak yang dikaitkan dengan masalah menguasai ciri minda, iaitu kebolehannya untuk meletakkan diri mereka dalam situasi orang lain atau memahami minda orang lain. Faktor penyebab kedua ya yang menyebabkan masalah bahasa
ialah masalah neurologi. Seperti yang dikatakan tadi, mereka mungkin mempunyai kelainan dari segi memproses maklumat dan juga memproses bahasa. Mengikut Prison 2006, terdapat beberapa aspek yang kita boleh beri perhatiannya semasa kita menjalankan penilaian untuk kanak-kanak autism. Prison mencadangkan 3 segi yang kita boleh nilai dari segi kemahiran bahasa dan komunikasi kanak-kanak autism ini. Dan 3 segi ini berkait rapat dengan niat komunikasi, iaitu satu aspek kelemahannya yang dihadapi oleh kebanyakan kanak-kanak autism. Untuk niat komunikasi terdapat 3 kategori yang kita boleh tengok atau 3 tingkah laku, iaitu pertama sekali ialah kebolehan untuk membantah, kedua kebolehan untuk memberi komen dan ketiga kebolehan untuk meminta. Kita tengok dulu 2 tingkah laku yang pertama, iaitu kebolehan untuk membantah dan kebolehan untuk memberi komen. Untuk menilai sama ada kanak-kanak itu boleh membantah, anda boleh reka sedikit tugasan penilaian yang sesuai dengan objektif ini. Pertama sekali, anda mungkin beri dia satu benda yang dia tidak suka dan tengok dia tahu tak macam mana untuk menolak atau memantah aktiviti tersebut. Atau anda mungkin letak tangan dia di satu permukaan yang basah yang lembik yang anda rasa dia tidak suka dan tengok sama ada dia berjaya membantah dengan berkesan dengan menggunakan cara komunikasi yang berkesan atau menggunakan ekspresi bahasa. Kedua, ialah kita nak menilai sama ada kanak-kanak itu boleh memberi komen. Kita mungkin beri dia satu set barang dan tengok dia boleh namakan pada barang-barang itu tak. Atau kita mungkin boleh main satu permainan dengan dia seperti main bubble atau main masak-masak dan tengok dia boleh memberi penerangan dan penghuraian kepada tingkah laku dia sendiri. Tingkah laku komunikasi ketiga yang kita boleh uji ialah kemahiran untuk meminta. Dan kemahiran ini memang sangat penting sebab dia berkait rapat dengan niat komunikasi dan dia juga merupakan satu kemahiran yang paling asas untuk kanak-kanak, termasuk kanak-kanak autism. Untuk uji kemahiran ini sama ada kanak-kanak autism boleh meminta secara berkesan, kita boleh letak benda yang dia suka dalam satu bekas yang dia tidak boleh buka. Contoh, kalau dia suka kereta, kita boleh letak dalam bekas ini atau bekas ini supaya dia nak capai benda ini, dia kena meminta daripada kita. Dan dalam semasa sesi ujian kita tengok adakah dia boleh menjalankan permintaan itu secara berkesan. Dan kedua, kita mungkin main satu permainan yang dia suka. Contoh, saya akan sengaja main kereta ini secara sangat gembira di depan dia dan tengok kalau dia suka alat permainan ini, bolehkah dia meminta daripada kita. Tadi kita dah bincang sedikit aktiviti penilaian yang kita boleh jalankan untuk menilai kemahiran komunikasi kanak-kanak autism. Sekarang anda cuba ingat kembali apa yang kita belajar tadi dan pasangkan kemahiran itu dengan aktiviti ini. Kita akan sambung selepas ini.